Ya, pengucapan, pengakuan itu mesti lahir daripada apa yang kita saksikan itu sendiri balik. Ya. Jadi melihat berpandukan Al-Quran ini satu tuntutan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat Quran tu, penurunannya Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ya. Melihat ni satu perkara. Kalau kita melihat dengan lama untuk dapatkan ilmu, kita baca. Lihat orang satu perkara, baca orang tu macam mana cerita dia, kan? Lihat orang ni satu perkara, tapi kalau dah sampai peringkat baca orang tu macam mana kita baca bini kita, contoh mudahlah mengenali mereka, kan? Ya. Jadi dalam masalah syahadah ini ialah kita belajar melihat, seterusnya membaca. Maka setiap bacaan itu, bacaan ini bukan baca teks. Keliling kita ni semua nak dibaca dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabb engkau. Jadi Rabb ini terjemahan dia Tuhan lah. Ilah ini pun terjemahannya Tuhan. Kita kena tengok Allah Subhanahu Wa Taala itu dulu sebagai Rabb. Dan ini yang sedang kita bahaskan. Selanjut daripada itu, kita kena tunduk pada dia, patuh pada dia, serah nasib. Ini makna mengilahkan Allah. La ilaha illallah. Jadi pengakuan itu penting, kerana itu syarat masuk Islam, kan? Okey. Dan pengakuan ini pula diperbaharui dari masa ke semasa, kerana lawan kepada pengakuan tadi itu, mentauhidkan Allah, ialah mensyirikkan Allah. Dan solat ini ada kepentingan yang tersendiri dalam mengukuhkan syahadah kita. Jadi perbahasan ini panjang. Yang saya nak ceritakan dalam kuliah-kuliah saya ni ialah nak terangkan bagaimana metod melihat tadi itu, cara melihat. Dan dia akan ajar kita banyak perkara. Saya dah sebut sebelum ni. Satu, dia akan memahamkan kita tauhid lawannya syirik. Yang kedua ni ialah masalah kepimpinan yang dipimpin oleh Al-Quran. Jadi Allah suruh kita melihat, kerana daripada melihat itu nanti kita akan membaca. Semua cerita tu ada cerita Tuhan. Dalam pengajian agama ni, saya bahagikan dia kepada tiga peringkat. Peringkat beginners. Ini memang dipandu sungguh-sungguh oleh guru dia. Peringkat pertengahan, dia mula belajar hidup dijaga, dipelihara oleh Tuhan dia, dibantu oleh Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dalam hidup kita ni memang kita akan dapat lihat. Kalau kita faham bagaimana melihat tadi tu, kita jaga diri kita, Allah jaga kita. Si fulan bantu kita, Allah bantu kita. Kita minta tolong hanya pada Allah, tapi dalam hidup kita ni kita minta tolong daripada si fulan. Maka di situ ada cerita menduakan Allah nanti tu. Yang saya ada sebut sebelum ni, syirik khafi ni memang susah nak tengok. Jadi kena faham konsep ni baik-baik. Kerana syirik khafi ni ceritanya manusia sembah manusia. Dan dia banyak berlaku dalam alam cari rezeki, alam pekerjaan lah. Dan perkara tersebut adalah sangat penting untuk difahami oleh semua orang. Maka peringkat yang kedua saya kata tadi tu, duduk bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan dapat lihat Allah menjaga kita dan macam-macam. Ini indahnya hidup bersama Tuhan. Indah hidup bersama Tuhan. Mengharapkan Allah, tidak ada kekecewaan. Tapi bila mengharapkan manusia,
kita pasti akan kecewa. Jadi memahami Tuhan, belajar, tengok bini, berapa lama kenal bini, baru fahami bini. Betul? Macam mana kita fahamkan pula Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita kena belajar hidup dengan dia, ikut cara dia, bukan kita minta, kita paksa dia ikut cara kita. Dan Allah ini maha baik, dan kita nak kena fahami perkara ni dengan baik. Maka nak memahami perkara tersebut, ini dia kata arahan Iqra' tadi tu, bacalah semua perkara dengan nama Rabb engkau yang bagi rezeki pada engkau. Rezeki itu bukan sekadar dekat duit saja. Patutnya semakin kita dewasa, makin luas pemahaman kita bagaimana Allah menyampaikan rezeki pada kita. Sampai peringkat saya boleh katakan satu saat ribuan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak akan mampu bilang. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kena difahami dengan baik, kerana bila dia gagal, manusia akan jadi jahat. Manusia akan jadi jahat. Okey, dalam ayat-ayat yang kita nak terangkan nanti ni ialah cerita tentang orang jahat yang Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia. Muka surat 16 pasal nombor 7. Saya baca balik tajuk dia. Bagi mereka yang masih lagi engkar untuk tunduk dan taat setelah dia diajar, diberitahu bagaimana melihat Allah, Allah menempelak mereka dengan bertanya, apakah mereka tidak melihat kesan-kesan kemusnahan yang menimpa kepada umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah apabila mereka semakin melampau mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Dalam beberapa ayat lain, dia mengarahkan kita supaya melihat dengan bersungguh-sungguh, berjalan di atas muka bumi dan melihat kesan-kesan tinggalan tamadun silam ini. Ini cerita baca tadi tu, bukan melihat kosong. Bukan melihat, tengok-tengok suka-suka ambil gambar, bukan. Ambil iktibar daripada apa yang kita lihat. Sebahagian kesan kemusnahan kerajaan yang hebat ini sengaja Allah tinggalkan supaya ianya dapat disaksikan, dilihat, lalu menginsafkan kepada mereka yang mahu insaf. Bersama dengan tinggalan sejarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bentuk-bentuk kederhakaan mereka. Dalam ayat yang sama nanti kita akan tengok, kenapa Allah musnahkan dia? Kerana kederhakaan. Apa bentuk kederhakaan? Tengoklah ayat Quran tadi tu. Okey. Sesungguhnya bentuk-bentuk kederhakaan ini masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Akhir zaman ni, lagi dahsyat dia punya bentuk-bentuk kederhakaan tersebut, dan dia telah dikhabarkan. Dan menjadi tugas kita lah untuk memperingatkan pertama diri kita, kemudian sesama kita, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Tidakkah mereka berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka ni siapa? Quraisy. Mereka ni Quraisy. Rihlatash syita Iwasaif. Dia berdagang ke Yaman dan juga ke Syria. Syria tu dah sampai ke peringkat, sampai ke sempadan Turki tu.
dia punya tempat perdagangan dia tu. Ya, okey. Siapa yang dah pergi sana ni nampak lah, tahulah bagaimana jauh dia tadi tu. Dan di tengah-tengah perjalanan tadi tu, baik ke selatan maupun ke utara, ada beberapa bandar yang separuh musnah. Dan bandar tu kosong. Sekarang kita boleh tengok dalam Google. Ya, kalau pergi tengok sendiri lagi hebat. Terasa betul dia punya kesan dia. Saya dah pergi tempat tu. Beberapa tempat ni. Ya, dan memang menakjubkan, ya, kehebatan tamadun mereka, bandar yang mereka bina. Lepas tu Allah musnahkan orang dia, dan bandar tersebut dibiarkan kat situ, ya. Okey, jadi nak ditempelakkan kepada Quraisy ni musyrik. Faham baik ni? Quraisy ni musyrik. Dia kata dia sembah Allah, tapi dalam masa yang sama dia sembah selain Allah. Dan ada banyak bentuk penyembahan yang mereka lakukan tu tadi, bukan sekadar sembah patung. Ya, tetapi asas dia senang ceritanya sembah patung lah. Dalam masa yang sama dia sembah Allah. Dan patung tu pula diletakkan atas rumah Allah, dalam rumah Allah, tepi rumah Allah, keliling rumah Allah. Dia dengan ilmu dia tu, ya, kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, panjanglah ayat tu. Kalau ditanyakan pada Quraisy tu, siapa cipta langit dan bumi, siapa turunkan hujan, siapa tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mereka jawab Allah. Dalam masa yang sama mereka ada fahaman khurafat dia tu tadi tu. Dia percaya benda-benda ni boleh buat sial, benda-benda ni boleh buat sial, benda-benda tu ada kuasa macam Allah berkuasa. Ya. Okey. Jadi Allah tempelak dia. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta melihat, memerhatikan. Ya, melihat kosong. Kalau lihat lama tu kita kata perhatilah kan. Okey. Bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri. Dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang Quraisy lakukan. Dan orang-orang itu juga telah didatangi rasul-rasul, seperti mana Quraisy itu didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa banyak keterangan ataupun bukti yang jelas nyata, yang mana mereka mesti tunduk, patuh, sembah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Okey. Allah musnahkan dia kerana dia zalim. Satu perkataan, tapi kena faham konsep zalim ni. Faham konsep amalan dia tu dan pergi tengok pelbagai bentuk yang dikatakan zalim. Ya. Secara umum dia lembu punya susu, sapi dapat nama. Nampak? Lembu punya susu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang buat kerja ni semua, tapi dia kata ni tak, yang ni punya. Jadi kena ingat ya, kalau kata tadabbur tu, tengok kesan daripada apa yang mereka percaya tu. Kalau dia percaya si fulan, patung ini, itu boleh bagi sesuatu, kesan dia kepada perangai dia, itu makna tadabbur. Tengok akibat. Tengok dulu apa mereka buat dan tengok apa yang mereka akan buat, ataupun tengok akibat. Ini yang saya namakan pengajian yang saya ajar ni, pengajian Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Kisah dulu satu perkara, kisah sekarang ni zalim ni. Nak tengok kerja Allah sekarang pun sama juga dalam Quran. Langit, bumi, hujan, semua banyak perkara keliling kita. Ya, dan Allah kaitkan dengan
perbuatan mereka. Sepatutnya dia nampak Allah sebagai Rabb, dia tunduk pada Allah. Itu cerita syukur. Dia nampak syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, subhanallah. Kalau dia tak buat benda ni, dia kufur. Tu kena ingat tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, nanti aku akan ingat engkau. Aku akan bantu engkau. Dan bersyukur pada aku dan jangan kufur. Jadi faham konsep tu? Kufur ini adalah zalim. Tak berterima kasih pada Allah. Jadi itu yang saya kata tadi tu, level intermediate ni tadi ni, kita kena hidup tengok Allah dekat dan membantu kita. Dan umur yang dikatakan umur alam cari rezeki, yang umur akhir balik lah, senang cara umum dia, ialah alam yang mudah memahami perkara ini. Ya, dengan umur pula sampai ke 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, takkanlah tak reti-reti pula lagi perkara ni. Itu saya kata tadi, level intermediate ni belajar tengok Tuhan dan dia sangat dekat. Tapi apa yang berlaku pada Quraisy ni tadi, inilah dia. Allah tak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Selepas dibinasakan di dunia, maka akibat orang-orang yang melakukan kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab pula di akhirat kelak. Disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan sentiasa pula mempersendakannya ataupun mengolok-olokkannya. Ya. Mendustakan ayat Allah ni pun nak kena faham baik-baik. Ni makna kalimah Arab ni. Kadzabu bi ayatina. Dalam bahasa mudahnya, dia tak percaya. Dia tak percaya. Tak mana ada Tuhan bantu kita. Macam itulah maksud ayat tadi tu. Ya. Kalau dia percaya Tuhan bantu dia, dia beradab dengan Tuhan. Jadi percaya ni bukan sekadar sebut. Percaya tu di sini, dia adalah perasaan, kepercayaan. Setelah beberapa ketika dinamakan dia sebagai kepercayaan. Bahasa Arabnya iman. Percaya pada Allah. Bukan semata-mata, saya tak, sifat 20 tu okey. Tetapi ada benda yang Allah nak sampaikan daripada menekuni Al-Quran, melihat lalu percaya tadi tu. Nampak? Jadi rukun iman bukan hafal. Percaya pada Allah bukan hafal sifat 20. Kena tengok betul-betul ni. Dan tanda dia nengok dan betul, cara dia menengok tu, akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik. Jadi kadzabu bi ayatina yang banyak dalam Quran, dia tak percaya ini Allah buat. Dia tak percaya Allah ni kuat. Dia tak percaya Allah ni akan marah pada dia. Jadi itulah yang akan berlaku. Ada hukuman dia nanti tu. Ya. Dan mereka mempersendakan pula. Dia olok-olokkan. Jadi tengok baik-baik sini tuan-tuan. Bila kita nak buat baik dan kita ajak orang buat baik, ada yang tak suka. Pergi tengok betul-betul. Saya nampak benda tu keliling kita. Tapi kena pandai tengok. Tengok berpandukan Quran. Nampak tak? Fawailul lil musallin. Celaka tu orang yang semayang ni. Jadi ni orang semayang tau. Allah marah sungguh sampai Allah kata celaka betul ini. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam setiap kampung ada anak yatim dan ada orang miskin. Anak yatim buat tak apik je. Ini orang miskin ni kena suka tau. Kena suka bagi makan. Kalau tuan-tuan tak sampai lagi ke situ, tuan-tuan kena bekerja, beramal sampai ada ni perasaan ni datang, suka nak bagi makan.
orang miskin. Ini bukan kerja saya seorang, kerja semua orang yang dikata beriman. Kerana orang inilah orang yang Allah celakakan bersama dengan dua amalan tadi tu. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia semayang tapi dia tak jaga tuntutan semayang. Apa dia? Dia tak jaga tuntutan syahadah. La ilaha illallah, mesti tunduk patuh taat pada Allah, tak. Dia semayang, keluar semayang, dia buat maksiat, dia buat jahat. Alladzina hum yura'un. Ini menunjuk-nunjuk. Saya ada tafsirkan ya riak ni dengan pelbagai perkataan Melayu yang senang faham. Ketika cari rezeki, berlakon, mengampu, membodek, menipu. Berlakon, menunjuk-nunjuk. Nampak? Itu riak. Semayang riak ni satu perkara. Luar semayang riak, itu juga maksiat. Riak itu sendiri menafikan ikhlas. Wa yamna'unal ma'un. Dia nanti akan ada satu peringkat, tuan-tuan. Kebaikan tu, dia sangat luas maksud dia. Tetapi pemimpin, ini orang yang semayang dan panjang cerita tadi tu, dia melihat kebaikan tu besar ni. Mana yang tak sama dengan apa yang dia faham ni, dia akan halang kebaikan tersebut. Contoh, ya, dakwah jemaah tabligh ini baik, tapi tak sesuai dekat selera jawatankuasa masjid. Ya, dia tak sama dengan selera dia orang ni. Benda tu baik, lalu apa dia buat? Dia halang, dia kutuk pintu, dia kunci pintu. Ada kes dulu tu, ya ilah Allah. Orang tu ada dekat dalam, tak siapa, dia pergi kunci masjid tu. Terus orang tu kat dalam, dekat Somban tu. Satu masa dulu memang banyak berlaku benda ni. Lepas ditegur dan sebagainya, dia baru dia tak ada buat. Dan ada banyak lagi. Banyak lagi. Nampak? Dan saya disebut tentang masalah jaga orang susah ni. Ini tuan-tuan nak dapat kitab tangan kanan, tuan-tuan nak dipanggil dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa ketika hidup tak nak tenangkan orang? Suka bagi makan orang tu, menenangkan orang. Mak, saya tengok ada masjid, dia tak ambil peduli hal ni, dia masih lagi nak minta Baitul Mal tolong bagi. Kalau Baitul Mal tak ada bagi, tak adalah bagi. Tabung masjid ni, saya minta maaf saya cakap, kalau dibuatnya tabung orang susah, saya percaya ada ramai nak sumbang. Ada satu tempat, sebelum dia tak buat, lepas tu saya kata buatlah. Dia buat tabung Jumaat, tabung orang susah. Seminggu dia dapat 5,000. Nak kata apa tadi? Ada ramai orang susah. Jadi ayat yang saya sebut dalam surah Al-Ma'un tadi itu, dia berkait rapat dekat sini. Ya, kerana dia mempersendakan. Ini suruhan Allah, kamu mempersendakan. Kalau tak tahu, pergi belajar. Ya. Tinta, dia rasa yang dia belajar tu, itulah dia agama. Ya, banyak perkara lagi dalam agama kita. Apatah lagi amalan-amalan yang saya katakan, amalan-amalan yang berkait rapat dengan hablum minan nas. Munakahat ini hablum minan nas. Muamalat, macam-macam bentuk muamalat, fik muamalat, itu hablum minan nas. Bagaimana hidup bermasyarakat. Ini tak ada dalam kitab fiqh benar kan? Tapi ada dalam kitab lain-lain, kitab Riyadhus Shalihin contoh dia. Ada fiqhnya kat situ tu. Hidup bermasyarakat. Saya namakan dia sebagai hidup berjemaah. Solat berjemaah, mesti
sampai kepada amalan. Amalan dia hidup berjamaah. Dan luaslah amalan dia tadi tu. Sampai Allah kata senyum pun sedekah. Cakap baik sedekah. Ada cakap baik orang marah, langsung dia tak nak cakap baik. Dan orang yang marah tu, pasal kau marah? Cakap baik ni. Kita boleh tengok, boleh lihat, boleh saksikan keliling kita. Ya. Okay. Jadi ini yang Allah katakan tadi tu. Tuan-tuan dan puan semua, akhir zaman. Akhir zaman. Apa yang Allah nyatakan ini sebenarnya banyak. Tapi kalau kita tak pandai tengok cara yang Allah ajarkan, kita takkan nampak. Percayalah cakap saya. Dalam satu keadaan, ada satu hukuman Allah Subhanahu wa taala, namanya itu Allah cop hati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada sakit. Allah tambahkan sakit pada hati tersebut. Orang yang berkait hati ni, Allah hukum dia. Hati dia keras, hati dia Allah cop, hati dia Allah sakitkan, hatinya Allah condongkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dia takkan mampu melihat walaupun ada depan mata dia. Ini yang dikatakan buta mata hati. Saya ada sebut juga tentang melihat dengan dua pandangan sebelum ni kan. Melihat dengan mata kepala dan mesti melihat dengan mata hati. Akhlak itu di sini. Percaya itu pun di sini. Bila permulaan cara itu tak betul, yang baki dia nanti akan tak betul. Ya. Okey. Sambung lagi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Surah Yasin. Apakah mereka tidak melihat lalu tahu? Ya. Surah Yasin ni turun kat Mekah tau. Maknanya alam yarau ni pada Quraisy tadi juga. Tidakkah mereka melihat, ya, berapa banyak dah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah, satu keadaan. Tapi belum semua, belum tentu. Tapi kita ni orang beriman ni memang adab dia semua kembali ke rahmatullah. Orang Islam lah. Tapi kena faham baik-baik tentang perkara ni. Ya, kematian itu adalah permulaan pembalasan. Kalau baik, baiklah. Ya. Kalau tak baik, tak baiklah. Pun begitu, kita tak boleh cakap tak baik pada orang yang kita ketahui dia tak baik. Tapi perkara ni patut diingati selalu. Ya. Kita terpaksa tua dan satu hari nanti kita terpaksa mati je tak? Tak boleh lari je tak? Jadi apa yang kita nak? Saya duk melihat inilah dia sebenarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Saya lihat amalan dia mesti menenangkan hidup orang. Jangan menyusahkan hidup orang. Jangan menjadikan hidup orang huru-hara. Jangan lagan orang. Dan banyak lagi berkaitan tentang kepimpinan ni tadi. Ya, okey. Sekali lagi Allah beritahu kan, alam yarau. Jadi dalam surah Yasin tu tak silap saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkataan. Tidakkah mereka melihat? Tapi banyak lagi ayat dalam surah Yasin Allah suruh lihat juga. Walaupun tak ada ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim
fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan. Tuan-tuan kena tahu macam mana nak baca si fulan ini munafik. Tuan-tuan kena belajar bagaimana membaca si fulan ini munafik dan bagaimana nak membetulkan dia. Panjang cerita dia tadi tu. Dalam buku tebal saya tu, Al-Quran Memimpin tu, ada saya tulis satu tajuk munafik. Panjang tajuk tu. Saya menjumpai ada 12 sifat munafik kecil dan ada 14 sifat munafik besar. Sifat tu adalah tanda. Tengok, tahu ada penyakit dia. Penyakit hati tu munafik. Okey. Munafik ni antara amalan dia ialah riak. Okey, faham baik-baik ni. Bila kata riak itu syirik. Bila dikatakan munafik besar, amalan yang dia buat itu membatalkan syahadahnya walaupun dia bersyahadah. Faham baik nanti tu. Dan orang ni dia semayang sama dengan kita, tapi dia takkan sama. Mukminun dengan munafiqun tak sama. Jadi macam mana kita melihat perkara tersebut? Saya lawan dia bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah dia tak tunaikan amanah, dia khianat. Nampak? Ini bukan ketika semayang, luar semayang, ketika dia bekerja cari rezeki tu. Nampak? Bila bergaduh melampau, itu dah ketegar tu. Nampak? Panjang perbahasan ni tadi ni. Jadi Allah nyatakan orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya sama dengan setengah yang lain. Mereka ni menyuruh perkara mungkar dan melarang perbuatan baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil. Dan mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan mereka. Tuan-tuan dan perempuan semua, minta maaf cakap ni hari ni. Duit masjid ada berapa banyak? Kenapa tak dibentangkan pada jemaah? Ni saya dengar ni laporan ni. Semua banyak masjid buat kerja macam ni. Dan kenapa kutipan Jumaat tu tak ditulis? Ada sebahagian tulis lah. Ada yang tak bertulis tu, lalas duit tu, suka-suka minta maaf lah pengusi belanja dia. Sampai orang bising. Nak cakap tak boleh. Ya, disebabkan satu masa dulu dia berkait rapat dengan pelantikan politik. Jadi, saya nak katakan di sini, sifat dia menyuruh perbuatan jahat, dia melarang perbuatan baik, dan mereka bakhil. Mereka lupakan arahan Allah. Lalu Allah lupakan dia. Allah bila lupakan si fulan, Allah tak akan bantu dia beriman. Allah tak akan bantu dia menjadi orang baik. Sebab itu kita kena hayati baik-baik. Siratal ladzina an'am ta'alaihim. Itu lanjutan daripada doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang yang engkau bagi nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Hablum minallah ni ramai boleh buat. Hablum minannas tak ramai boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Susah sangat ke? Nampak?
Kalau buat ada masalah. Enggak. Ada amalan hablum minan nas ni, dia hidup macam lalang tau. Nampak? Agak-agak macam mana perangai orang tu yang lain selain daripada perangai macam lalang tadi tu. Nampak? Jadi ini antara perkara yang Allah sebut. Dan ada banyak lagi. Sifat munafik ni, dia suruh benda tak baik. Nampak? Dia larang orang buat baik. Dan dia kedekut. Dan dia banyak lupakan. Dia tahu dia lupakan. Lalu Allah lupakan dia. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka adalah orang yang fasik. Orang yang tidak mentaati perintah Allah. Walaupun dia kata dia semayang. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu sebagai balasan mereka. Dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Nampak? Munafik kekal, maknanya apa tadi tu? Kan saya dah sebut tadi, terbatal syahadah. Dalam bahasa lain, dia kafir. Jadi ini bukan kafir yang kita duk faham sekarang semata-mata. Sempit sangat kalau kita faham kafir seperti mana yang ada sekarang. Yang terbatal syahadah ini adalah kafir, satu keadaan. Yang terbatal syahadah ini juga dia adalah musyrik, satu keadaan pula. Antara amalan dia ialah fasik. Dia tidak taatkan Allah. Antara amalan dia juga ialah zalim. Memperolok-olokkan, yastahziun tu. Ini semua ayat-ayat ni yang kita kena pandai baca watak tersebut pada si fulan, si fulan dan si fulan. Tak kira siapa pun. Ya? Okey. Bila Allah kata dia kekal, maknanya dia bukan muslim. Tapi kita ni sekarang ni bukan kerja kita nak mengkafirkan siapa-siapa. Kita semayang je orang ni. Tapi zaman Nabi dulu Allah larang, jangan kau semayangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Asalnya dia nak pergi semayang. Allah kata takkan kau pergi semayang. Dia kafir je. Ya. Okey. Dan Allah laknat. Wailun ni laknat lah. Nampak? La'anahumullah. Dan satu ayat yang lain, wailul lil mutaffifin. Itu dilakukan di orang yang mengata di Islam ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, orang Islam juga nanti akan buat. Tengoklah nanti. Ya. Wailul lil musallin. Kalau perhatikan betul-betul nanti, kalau jumpa orang dia, semua sifat ni ada pada mereka tau. Kita tengok. Ya. Okey, silakan.
fasik dengan munafik ni mana reginya yang berbeza? Macam mana? Fasik dengan Munafik. munafik mana reginya yang berbeza saksi? Mana lebih dahsyat? Kita takkan tahu kecuali kita tengok dan ada sampai peringkat jahat itu kono kita lah. Sampai macam tu. Jadi fasik dan munafik ni dia dua sifat mazmumah. Ada disebut dalam surah Al-Kahfi. Allah katakan iblis tu fasik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia fasik, dia keluar daripada ketaatan. Itu maksud dia. Jadi kita kena faham perkataan-perkataan Arab ni tadi dari sudut makna Arab di sini balik. Dari sudut istilah saya tidak ada masalah, cumanya nanti kita menggambarkan dia nanti cara salah. Ada Islam, Islam budak-budak, Islam baru masuk Islam. Dia takkan sama dengan Muslim yang betul-betul Muslim. Mukmin ni sendiri pun ada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi SAW menyatakan tentang sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tak sempurna iman kamu sehingga kamu cintakan saudara kamu. Jadi mukmin tu sendiri pun dia ada darajat. Jadi kena faham konsep darajat ni. Tingkatan-tingkatan baik dan tingkatan-tingkatan jahat. Dalam tafsir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia ada cerita darajat tu tadi tu. Saya juga namakan dia pangkat dalam beragama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada 4 darajat di situ. Minan nabiyyin, itu paling tinggi. Was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ini paling rendah. Dan kita ni beramal mesti sampai ke sini paling kurang, baru tenang. Yang ini amalan orang alim lah. Ini amalan orang alim. Amalan para nabi, iaitu amalan orang yang kerja para nabi yang ada dalam Quran. Memang ada dibuat di sini. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, ada 2 situ. Bukan jalan orang yang kau murka. Yang ni Allah murka ni. Maknanya dia sesat dan dia menyesatkan. Sebab tu Allah marah kat dia tu. Satu golongan lagi dia sesat. Jadi sesat ini dia fasik. Orang yang Allah murka pun dia fasik juga. Cuma darajat tak sama. Itu nak kena tengok baik-baiklah. Syukur level rendah, syukur level tinggi. Kena faham, sabar level rendah, sabar pertengahan, sabar peringkat tinggi. Dia akan sampai peringkat nanti kita, orang caci kita ni, kita kena sabar. Kalau aku mati dengan kefasihan dia, ada can tak ke surga dan bentuk-bentuk. Apa dia? Kalau orang tu mati dengan kefasihan, ada can tak ke surga, adalah bentuk-bentuk keluar, ada tak can masuk surga. Kena ingatlah, penutup hayat tu dia jangan buat satu perkara yang membatalkan syahadah dia. Itu saja. Sebab itu cerita terbatal syahadah ni bukan kerja hakim. Kau terbatal syahadah kafir kan, atau murtad, bukan kerja dia sebenarnya. Tapi dalam satu keadaan nanti adalah satu bahagian kat situ. Sebab itu rukun Islam pertama, semua orang wajib belajar. Ini belajar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang pertama ni nombor 1 ni. Ceritanya terbatal syahadah. Saya dah kata tadi syirik tadi terbatal syahadah. Apa cerita terbatal syahadah tadi? Tengok dalam ayat ni tadi yang saya kutip tadi kan. Munafik kekal. Maknanya terbatal lah. Jadi adalah perbahasan lanjut di situ. Ada saya tuliskan, munafik kecil ni tak terbatal syahadah dia. Dia bolehlah dikatakan dia sesat dalam kehidupan. Dan kena ada orang yang baik-baik selamatkan dia. Itu nama Islam. Islam ni maknanya selamat. Kalau kita berilmu, kita selamatkan orang balik.
Dan ini cycle ni, kecil kita diselamatkan di orang tua. Bila dah tua, kena selamatkan yang muda. Nampak? Cycle tu kena ada. Tapi cycle tu terputus. Banyak cerita tadi tu. Nampak tak? Kitaran tu patutnya bapa ajar anak. Anak dah besar nanti dia pula ajar anak dia pula kan. Tapi sekarang kita tengok balik. Anak ajar bapa tu pun satu hal tu. Nampak? Sebab tu dalam perbahasan ilmu syahadah saya ni, kita kena sampai kepada ilmu tersirat. Ilmu tersurat sangat banyak. Melampuh-lampuh kitab. Ni nota saya ni pun yang tersurat. Tapi saya nak bawa tuan-tuan pergi belajar tengok, lalu faham yang tersirat di sebalik yang tersurat tu tadi. Ya. Okey, pangkat yang 4 tu satu perkara, yang 2 pangkat ni pun satu perkara yang kita kena faham. Jadi perkataan-perkataan lain yang tak kira lah mahmudah ke mazmumah ke, semuanya itu ada darajat dia. Ya. Maka kita macam senang cerita lah. Doktor melihat orang sakit dengan orang biasa tengok orang sakit sama ke? Tak sama kan? Pomen dia tengok kereta rosak dengan orang biasa tengok kereta rosak sama ke? Tak sama kan? Jadi orang yang berilmu melihat sama ke dengan orang tak berilmu? Antara cerita yang saya sebut tadi ni ialah hati. Maka kita kena belajar baca hati. Baca hati sendiri. Kalau kita belajar lebih mendalam nanti, kita boleh belajar baca hati orang. Itu kata-kata tadi, kenali orang tu sampai peringkat baca hati dia tu. Kalau panduan yang kita tengok ni tahu, kita boleh baca dia. Orang ni tak ikhlas. Orang ni ikhlas. Macam mana kita baca dia? Nampak? Kalau ada ilmu, kita boleh baca. Tapi tak bolehlah cakap orang ni tak ikhlas. Tapi kita, kerana orang tak ikhlas ni, munafik. Dan Allah ajar kita, supaya kita belajar, kenali munafik, supaya jangan kena tipu. Tuan-tuan nak kena tipu ke? Munafik ni penipu. Bahasa mudah dia. Nampak? Jadi, yang Nabi SAW ada sebut, sesungguhnya yang paling aku takut pada korang semua ni, maknanya pada sahabat dia, ditipu oleh munafik yang pandai berbicara. Inna akhwafu ma akhafu kulla munafiqin alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku takut korang nanti kena tipu oleh munafik yang pandai bercakap. Habis tu ni sebabnya kita kena baca Quran. Dan saya dah sebut sebelum ni, rukun Islam pertama ni macam mana tuan-tuan nak belajar? Tuan-tuan tak ada cara, tak ada kitab kecuali kitab Quran tu. Tuan-tuan kena tekuni dia satu persatu. Nabi SAW ajarnya 23 tahun. Tuan-tuan dah berapa tahun belajar ni? Mak, tuan-tuan dah berapa tahun belajar dah? Nabi sendiri terpaksa tunggu 23 tahun untuk Allah khatamkan dia, dan dia khatamkan sahabat dia. Jadi bukan khatam sebut bacaan, dah khatam dah. Salah faham agama tu. Itu khatam pandai sobut dengan tajwid, dengan makhraj. Baca Quran ni macam mana baca ini yang saya nak katakan, rukun Islam pertama ni, inilah dia ceritanya. Tuan-tuan kena belajar syahadah tu tadi berpandukan Quran. Berapa lama Nabi SAW ajar? Ni ayat-ayat yang saya sebut tadi kan, tidakkah kau melihat, tidak, dia kuat, dia bijak, harta banyak, pengikut pun ramai. Faham baik-baik ni? Itu munafik besar tu. Abdullah bin Ubay bin Salul tu orang besar di Madinah. Ya. Okey. Seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka, bersuka-suka, berpoya-poya dan jadi jahat dengan harta mereka.
dan kamu juga wahai munafik bersenang-senang dengan bahagian yang kamu dapat sekarang. Ya. Dan kamu pula telah memperkatakan perkara-perkara yang salah dusta. Kamu belit-belit cakap. Tuan-tuan tahu cerita cakap belit-belit ni? Ni sekarang alam politik ni senang tengok orang cakap belit-belit ni. Kamu suka memperkatakan perkaraan salah dan dusta, cakap belit-belit seperti mana mereka pernah memperkatakannya dulu. Oleh demikian, rosak binasalah amalan-amalannya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang rugi. Maknanya apa? Terbatal syahadah, amalan kosong. Faham baik-baik? Terbatal syahadah, amalan kosong. Tu dia cerita dia tadi. Dan mereka lah orang yang rugi. Dia bukan sekadar kosong tau. Dia rugi itu satu hal. Dia muflis. Tuan tahu tu makna muflis? Ada hadis muflis daripada Nabi SAW. Dosa orang kita kena pikul nanti disebabkan kejahatan yang kita buat, zalim dia tu, satu masa dulu. Ya. Ada panjang perbahasan cerita dia. Okey. Semua mereka ni juga telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas nyata. Antaranya mukjizat lah. Jadi bukti ni, contohnya langit, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok langit, tuan-tuan patut tengok nampak Allah. Tuan-tuan tengok hujan, tuan-tuan patut nampak Allah. Panjang cerita tadi tu. Tengok pokok tu, siapa punya pokok tu? Siapa yang jaga pokok tu? Nampak? Jadi ada panjanglah cerita tadi. Afara'aitum ma tumnun antum tahnahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kau lihat air mani kau pancarkan? Tidakkah kau lihat air mani yang kau pancarkan? Kau yang buat manusia atau aku yang buat manusia? Tidakkah kau lihat air yang kau minum? Adakah kau yang turunkan air itu daripada langit atau aku yang turunkan? Jadi Allah tanya, kau tak tengok ke? Jawablah. Jadi dalam perbahasan ni tadi ni, kita tengok lalu tunduk. Tunduk ni maknanya ilahkan Allah. Ya? Jadi telah datang kepada mereka rasul-rasul. Rasul-rasul ni cerita perkara yang sama juga. Satu mukjizat, yang kita pun tahu cerita mukjizat. Itu tanda Allah hebat. Satu keadaan, dalam Quran ni sangat banyak cerita Al-Quran dan sains. Kalau tuan-tuan tengok Dr. Zakir Naik, ada beberapa ustaz-ustaz sini pun ngajar benda juga sama yang juga. Nampak dia kan? Dan inilah kerja mak bapak sebenarnya. Saya nak katakan. Kerja mak bapak memang ini yang patut diajar pada anak dia. Nampak tak? Memang dia anak, memang kita pun tak nampak. Nah, tuan-tuan pakai mask ni, tuan-tuan nampak ke COVID ni? Tak nampak. Terangkanlah. Allah tak nampak, terangkanlah. Betul? Konsep tu tak susah sangat pun. Ada banyak benda tak nampak keliling kita. Dan kita boleh terangkan kalau kita belajar. Jadi Allah yang wajib kita pelajari, patutnya kita boleh terangkan. Jadi menerangkan diri itu ada bukti dia. Itu yang dia kata tadi tu. Semua telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Keterangan, terang, penerangan, menerangkan. Sama makna tadi tu kan. Ya? Lalu mereka tak percaya. Dan Tuhan pula membinasakan mereka, dan Allah tidak sekali-kali menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat seperti ini sangat banyak, tuan-tuan. Ya? Saya tak dapat nak baca kat sini ni. Kau tak akan lambat habis kita punya kuliah ni. Jadi baki nanti itu tuan-tuan baca. Kita berhentilah sampai poin nombor 8. Ya, muka surat 19. Ya, konsepnya sama juga. Ya. Mana bagaimana melihat ya, yang bermakna syahadah tadi tu, menyaksikan. Ya. Okey. Ingat ya, dalam konsep syahadah ni dia ada cerita nanti Allah akan datangkan saksi, dan di mahkamah ada cerita saksi. Jadi macam mana kita memahami saksi yang menyaksikan lalu memberi persaksian pada hakim?
Sekarang ni kita menyaksikan. Jadi perkataan syuhada itu bukan mati syahid tau. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Konsep syahid, syuhada ni, penyaksian ni fahami baik-baik, kerana amalan dia tu ada pelbagai. Yang saya terang ni bahawa cerita melihat yang membawa maksud menyaksikan. Dia ada beberapa lagi konsep-konsep yang perlu kita jelas di situ Okay. Sampai di sini aja dulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kefahaman kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutliqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdanana wa an tujammil bihi akhlaqana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuk ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم توفنا مسلمين وألحق